Assalamualaikum, salam upah dan salam kemesraan kepada para hakim yang bertunjangkan keadilan, seterusnya hadirin yang menceriakan. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Pinggan Pusaka. Cerita ini berlaku di sebuah desa yang bernama Kampung Nilam Baiduri. Perkampungan ini terletak jauh di pedalaman di negeri Sungai Besar. Di kampung inilah tinggal seorang lelaki yang sangat kaya bernama Tuan Jamal. Dia tinggal bersama-sama dengan 4 orang gajinya sejak kematian ayahanda dan bondanya. Orang gaji Tuan Jamal bernama Mak Minah, Mak Bedah, Mak Melo dan Mak Cempaka. Mereka telah tinggal bersama Tuan Jamal sejak dia masih kecil lagi. Kawan-kawan hendak tahu cerita selanjutnya? Suatu hari yang tidak disangka, peristiwa sedih datang melanda. Qada dan qadar ketentuan ia, maut berkunjung menjemput ayahanda. Setelah kematian ayahanda dan bondanya, Tuan Jamal telah ditinggalkan dengan harta warisan yang cukup banyak sekali, macam yang tidak ternilai harganya, macam harta Sadiq Segaraga dalam filem Tiga Abdul banyaknya. Walau bagaimanapun, Tuan Jamal teramat menyayangi pinggan pusaka peninggalan ayahanda dan bondanya. Cuba kawan-kawan fikir, apakah yang terjadi seterusnya? Untuk pengetahuan kawan-kawan, setiap hari di waktu lapangnya, Tuan Jamal akan mengilap dan membelik-belik pinggan pusaka itu. Pada suatu hari, alangkah terkejutnya Tuan Jamal apabila menyadari 2 biji pinggan pusakanya telah hilang. Tuan Jamal sangat sedih dan marah. "Aku harus menangkap pencuri pinggan pusakaku ini," kata Tuan Jamal di dalam hati. Tuan Jamal tidak dapat melelapkan matanya. Dia asyik memikirkan bagaimana cara untuk menangkap pencuri pinggan pusaka itu. Akhirnya, dia mendapat satu idea. Tuan Jamal memanggil keempat-empat pembantunya, lalu menyatakan tujuannya. 2 biji pinggan emas peninggalan orang tuaku telah dicuri. Saya ingin mencari pencurinya itu, sambil menatap muka keempat-empat orang gajinya. Ini kerana Tuan Jamal tidak gemar memanggil orang gajinya tanpa tujuannya. Keempat-empat pembantunya agak cemas, terutamanya Mak Bedah. Dia meminta tuannya menjelaskan caranya. Tuan Jamal memberikan setiap seorang sebatang rotan yang sama panjang. Mak Bedah berasa begitu gusar sekali. Dia bertanya lagi kepada tuannya, "Mengapakah mereka diberi rotan setiap seorang?" Tuan Jamal tersenyum sinis dan penuh makna. Mak Bedah bertambah gusar dengan perlakuan tuannya yang menimbulkan 1000 persoalan di benaknya. Cuba kawan-kawan fikir, apa yang hendak dilakukan oleh Tuan Jamal dengan rotan-rotannya itu? Tuan Jamal telah memberitahu kepada keempat-empat orang gajinya, sesiapa yang mengambil pinggan pusakanya, rotan yang diberinya akan menjadi lebih panjang. Kini, barulah keempat-empat orang gajinya faham mengapa tuan mereka memberikan mereka sebatang rotan yang sama panjang. Apabila keempat-empat orang gaji Tuan Jamal sampai ke bilik masing-masing, mereka terus menyimpan rotan mereka itu, kecuali Mak Bedah. Mak Bedah begitu gelisah seperti cacing kepanasan. Mak Bedah memanggil rakan-rakannya dan bertanya, siapakah dalam kalangan mereka yang melakukan perbuatan tersebut? Mak Bedah berkata, "Sesiapa yang mengaku, saya akan memberikan hadiah
seutas rantai emas. Ketiga-tiga rakannya tidak bersetuju dengan rancangan Mak Bedah kerana mereka tidak melakukan perbuatan tersebut. Akhirnya, Mak Bedah mengambil keputusan untuk memotong rotannya itu supaya menjadi lebih pendek. Mak Bedah begitu yakin dengan tindakannya itu sambil menyanyi-nyanyi keriangan. Hatilah duka diubat jenaka, minumkan air pengubat dahaga. Adalah masa ada ketika, ularlah lidi menelan naga. Baiklah kawan-kawan, mari kita lihat adakah helah Mak Bedah itu berjaya. Keesokan harinya, sekali lagi Tuan Jamal memanggil keempat orang gajinya itu. Mak Bedah tersenyum riang manakala 3 orang rakannya hanya mendiamkan diri sahaja. Tuan Jamal pun memeriksa keempat rotan pemberiannya itu. Alangkah terkejutnya apabila mendapati rotan yang diberi kepada Mak Bedah pendek seinci daripada 3 orang gajinya yang lain. Sepandai-pandai tumpai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Mak Bedah berasa amat malu dengan perbuatannya itu. Secara tidak langsung, Tuan Jamal telah mengetahui siapa pencuri pinggan pusaka itu. Mak Bedah mohon maaf atas perbuatannya. Dia telah insaf akan kesilapan yang dilakukannya. Tuan Jamal memaafkan perbuatan Mak Bedah. Dia berharap mereka sentiasa jujur dan amanah dalam menjalankan tugas. Kawan-kawan, pengajaran daripada cerita tersebut ialah kita hendaklah bersikap jujur dan amanah pada diri sendiri dan orang lain. Kita janganlah mengamalkan sikap rasuah demi kepentingan diri kita sendiri. Hargailah pemberian ibu bapa yang banyak bersusah payah membesarkan kita. Kita hendaklah menggunakan akal dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikannya. Sekian, terima kasih.